Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Kita sambung perbincangan tentang Freemason ataupun Al-Masuniyah. Di antara pertubuhan di bawah Freemason, Al-Masuniyah ialah Rotary Club. Minggu lepas, Lion Club, ini Rotary Club. Pertubuhan yang berada di bawah naungan Al-Masuniyah Freemason ditubuhkan di bandar Chicago, Amerika pada tahun 1905 oleh seorang peguam bernama Paul Harris. Ianya berkembang ke seluruh pelosok dunia sehingga pada tahun 1947 mempunyai cawangan di 70 buah negara, menganungi 806 kelab. Ditubuhkan di Palestin pada tahun 1921. Ketika bersemaraknya perjuangan orang-orang Yahudi untuk menubuhkan negara Israel. Kemudian, pertubuhan ini berselerok pula cawangannya di seluruh pelosok negara Arab. Arab pun tak sedar. Tubuh cawangan. Pahaman ajaran Rotary Club, pertubuhan ini. Di antara perkara yang menjadi pahaman yang disebarkan ialah satu, menganggap masalah agama kurang penting di dalam memilih ahli dan menjalinkan hubungan di kalangan mereka. Di samping memberi peranan kepada Yahudi untuk bersab ke dalam kegiatannya. Yang pertama, melemahkan peranan agama dalam memilih ahli. Agama tak penting. Ini ke arah menuju bahawa agama itu tak mersahak atau semua agama serupa je. Kononnya untuk menjamin persaudaraan di kalangan manusia. Dalam masa yang sama, dirasakkan pengaruh Yahudi dalam kegiatan dia, cara tak sedar, melalui duit khususnya. Yang kedua, menghapuskan rasa menunggu balasan di dalam kerja kebajikan, sama ada berbentuk kebendaan atau berbentuk pahala. Yang ke upah, yang ke pahala. Pahala tu jauh sekali. Upah pun tak penting, nak tunjuk ikhlas. Padahal ada duit kat belakang. Di depannya tunjuk ikhlas lah pada masyarakat. Yang ketiga, mempunyai pegangan yang sama dengan Lion Club dari segi hubungan agama dengan negara. Agama ni kepunyaan Tuhan, bukan kepunyaan kita. Negara kepunyaan kita semua. Bahkan negara pun tak penting. Hidup bermasyarakat aja. Tak begitu sekali. Akhirnya agama pun dirosakkan, hubungan agama dirosak, hubungan negara pun tak ada tanggungjawab. Tidak ada patriotik. Melemahkan semangat kenegaraan. Yang keempat, menonjolkan pahaman persamaan, persaudaraan dan tolong-menolong di kalangan manusia sejagat sehingga terhapusnya kesetiaan kepada agama dan bangsa masing-masing dan menjadi hanyut tanpa pergantungan yang sebenar. Di atas nama persamaan, persaudaraan, sama gaji antara kelas-kelas, sama gaji, sama harta pesaka antara lelaki dan perempuan. Sama mereka.
Batuan pun kena sama, hak kena sama, lelaki perempuan. Mengikut Islamnya, meletakkan sesuatu mengikut kewajaran. Pada tempat kewajaran. Contohnya kita seorang akak barang-barang. Ada orang dia mampu akak sampai 100 kilo kot akak. Ada orang dia mampu 20 kilo je, tenaga dia tak ada. Boleh ke di atas nama bersamaan? Nak paksa hak tak mampu akak ni, hak 20 kilo, akak 100 kilo. Tak boleh, zalim lah. Atas nama bersamaan. Contoh yang paling mudah lah. Begitu juga peranan manusia dalam kehidupan, tak sama. Mengapa Islam meletakkan lelaki sekali ganda bersaka? Kerana lelaki jadi wali pada keluarga. Jadi wali pada keluarga. Bila ibu bapa mati, di mana lelaki lah yang tanggungjawab jaga perempuan yang tak ada suami dan sebagainya. Orang perempuan ada suami. Dan sebab itu Islam meletakkan lelaki sekali ganda bersaka. Masalah orang tak tunai tanggungjawab terhadap adik-beradik itu cerita lain. Itu cerita lain. Kita balik pada asas. Asasnya adalah lelaki tanggungjawab jaga keluarga dia. Dan sebab itu Islam meletakkan pesaka sekali ganda. Itu kewajaran. Tapi puak ni atas nama persamaan. Kena sama, tak boleh. Kalau orang lelaki tu dia kaya, nak beradik-beradik dia nak sama, itu cerita lain lah. Tapi Islam meletakkan sesuatu kena pada tempat. Di atas nama persaudaraan. Persaudaraan pula ada yang akrab, ada yang tak akrab. Ada saudara yang baik, ada saudara yang jahat, tak sama. Tak sama, saudara-saudara. Manusia ni tak sama. Kita kena sedar. Atas nama bersamaan, tak mampu nak buat. Cakap saja. Negara yang duk kata bersamaan tu pun tak boleh buat bersamaan. Bercanggah dengan gelombang kehidupan manusia. Tak boleh nak lawan gelombang. Yang kelima, menjalankan kegiatan kerja-kerja kemasyarakatan dan kebudayaan melalui ceramah-ceramah, lawatan, forum ke arah memperdekatkan agama-agama dan menghapuskan pertelingkahan dalam perkara itu. Antaranya kerja masyarakat. Ini bagus kerja masyarakat. Kerja tolong orang ramah. Berlaku kemalangan, berlaku banjir, berlaku apa. Memang tak nafi baiknya. Tapi ada racun dalam tu. Ada benda yang dia nak. Yang dipesongkan. Melalui ceramah-ceramah kebudayaan, lawatan, forum. Memperdekatkan agama supaya. Sedangkan Tuhan dah kata inna din 'indallahil Islam. Agama yang Tuhan terima Islam saja. Pak lain Islam Tuhan tak terima. Masalah kebebasan agama cerita lain. Nak samakan agama tak boleh. Duduk cari benda-benda yang sama dalam kononnya sama. Tapi kita kena sedar asasnya tak sama, matlamaknya tak sama. Contohnya Islam mewajibkan taat pada dua ibu bapa. Agama lain kata wajib taat pada ibu bapa. Tapi Islam berdasarkan ibadat pada Allah Ta'ala, tak boleh ibadat pada ibu bapa. Agama lain boleh ibadat ke ibu bapa. Baik siapa buat ibadat. Kita ada perhitungan dosa pahala di hari akhirat. Yang lain tak ada. Tak ada. Lain dia punya tujuan. Kita kena sedar walaupun dari segi nampak rupanya sama. Tapi hakikatnya tidak sama. Jadi nak samakan agama-agama tak boleh. Tak boleh sama. Ajaran dia tak sama sekali. Agama Islam kata halal, agama dia kata haram. Islam kata haram, dia kata halal. Nak sama macam mana? Yang keenam, ia berbeza dengan Al-Masuniyah Formation. Dari segi melahirkan pemimpin secara terbuka kerana Al-Masuniyah merahsiakan pemimpinnya. Formation dia rahsia pemimpin, tak tahu nombor siapa dia, nombor dua siapa dia. Itu Formation. Tetapi Rosari ini tahu ketua dia siapa dia. Itu bezanya. Dia terbuka. Yang ketujuh, tidak dibenarkan menubuh cawangan malaikat dengan keizinan pemimpin antarabangsa. Ketat. Ketat dia punya peraturan dia. Nak tubuh cawangan tak boleh. Kena buat kebenaran.
daripada pimpinan antarabangsa. Keburukan mempunyai pahaman dan kegiatan seperti layan kelab sama. Dan sama-sama dikuasai oleh gerakan Al-Masuniyah, Freemason, yang bertujuan jahat terhadap manusia amnya, manusia seluruhnya. Islam dan penganutnya pada khususnya, sasaran utama dia orang Islam. Agama Islam, sasaran utama dia. Oleh itu, ia bukan sahaja berbahaya dari segi akidah, tetapi juga dari segi keselamatan dan kepentingan Islam dan penganutnya. Ini membahayakan akidah kita, mengheret sikit demi sikit, mengheret supaya kita leka lala jauh daripada Islam kita. Kemudian mengancam keselamatan Islam dan penganutnya masa depan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakar radhiyallahu anhu menunaikan haji. Pada tahun ke-9 Hijrah, berlakunya Abu Bakar radhiyallahu anhu ditugaskan menjadi amir, menjadi ketua untuk mengepalai ibadat haji. Nabi SAW menugaskan Abu Bakar jadi ketua buat ibadat haji. Tahun ke-9 Hijrah. Rasulullah tak pergi sendiri. Ini sejarah bila haji diwajibkan oleh Allah dengan cara Islam. Ibadat haji ini ibadat yang lama sejak Nabi Ibrahim. Orang kafir buat ibadat juga, buat haji juga dia. Tapi Rasulullah buat penentuan, boleh buat cara Islam saja dengan perintah Allah. Abu Bakar jadi ketua. Dikira haji pertama dalam era Islam setelah berhala-berhala khususnya di tanah suci Mekah dimusnahkan lepas Fathu Makkah. Di masa jahiliyah, ibadat haji juga dilakukan tetapi penuh dengan amalan maksiat. Di antaranya saki baki syirik, amalan syirik, sembelih, lomba darah di Kaabah dan sebagainya, puja syaitan. Bertawaf dalam keadaan bertelanjang atau menutup sedikit di bahagian kemaluan. Tawaf telanjang, kuat sangat. Telanjang, tutup kat kemaluan sikit je tawaf, lelaki puang. Para wanitanya bersair. Wanita ada bacaan dia, syair. Al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhilluhu. Hari ini terdedah sebahagiannya atau seluruhnya. Dan apa terdedah daripadanya tidak aku menghalalkannya, tak boleh. Selok tunjuk korang tapi tak halal. Ini semua kerja jahiliah. Amalan yang berasaskan pusaka nenek moyang, sebagaimana dinyatakan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami dapati nenek moyang kami melakukannya. Dan Allah juga menyuruhnya. Katakanlah sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menyuruh perkara yang keji. Adakah kamu berkata terhadap Allah apa yang kamu tidak tahu? Surah Al-A'raf ayat 28. Dia selit ke Tuhan? Tuhan suruh buat begini, dia kata. Padahal Tuhan tak suruh benda-benda keji begitu. Tuhan suruh benda baik, benda molek, benda berakhlak, benda mulia. Manusia bukan menatang, manusia ada kemuliaan, ada maruah, ada harga diri. Bukan menatang, tak ada maruah, tak ada harga diri. Manusia dihukum dengan akhlak, dengan takwa, menatang berapa kilogram. Timbang daging dia, tengok kulit dia, tengok warna bulu dia. Manusia bukan begitu. Dengan akhlak dan sifat yang mulia, bertakwa pada Allah. Abu Bakar radhiyallahu anhu ditugaskan supaya mengepalai umat Islam, mengerjakan ibadat haji yang diwajibkan dan menjadi salah satu daripada rukun Islam. Haji ini salah satu rukun Islam, 5 perkara. Dalam masa yang sama Allah mewahyukan surah Bara'ah yang membersihkan Mekah dan ibadat hajinya daripada kaum musyrikin
dan amalan mereka. Rasulullah SAW menugaskan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dengan perintah Allah dan cara yang diketahui oleh orang Arab sejak zaman berzaman agar orang yang menyampaikan perkara penting mewakili pemimpin hendaklah daripada keluarganya yang terdekat. Allah Ta'ala yang menentukan. Allah suruh Nabi tugaskan Sayyidina Ali menyampaikan surah Bara'ah. Terdapat kalangan Syiah mengatakan ini salah satu sebab mengapa Ali yang layak jadi khalifah. Bakal salah jadi khalifah. Ini khusus ibadat haji. Masalah khalifah tu cerita lain. Itu bab lain. Bab haji pun Rasulullah suruh bakal jadi ketua haji bukan Sayyidina Ali. Kenapa tak suruh Sayyidina Ali pada awal dia ketua haji? Ini menunjukkan keadaan yang berbeza. Kena faham. Jadi Abu Bakar jadi ketua haji, Ali ditugaskan untuk menyampaikan surah Bara'ah. Perisytiharan. Muslim haji tak boleh lagi amalan syirik. Mekah bersih daripada syirik. Bersih daripada kafir. Allah Ta'ala tugaskan supaya Nabi suruh anak beranak paling dekat. Sayyidina Ali lah. Menantu dia, anak angkat dia, sepupu dia. Sahabat yang awal masuk Islam, zaman kanak-kanak. Tak terbabit dengan jahiliah. Dididik di rumah Nabi sejak kecil. Sayyidina Ali. Ali karamallahu wajhah yang bertolak kemudian dengan menunggang unta kepunyaan Rasulullah SAW bernama Al-Azba menemui Abu Bakar di Zulhulaifah. Ali tugaskan bertolak kemudian. Jumpa dengan Abu Bakar di Zulhulaifah, nama tepat dalam perjalanan. Abu Bakar melihat naik unta Nabi, kenderaan khas, tak kenderaan Nabi. Zaman ni kereta khas lah, ni unta khas Nabi. Unta Nabi sendiri, Sayyidina Ali naik, Nabi dah datang, Sayyidina Ali jadi wakil. Naik unta Azwa. Apabila Abu Bakar radhiyallahu melihatnya, terus bertanya, adakah awak datang untuk mengambil alih menjadi ketua atau diperintah? Bakar tanya, awak mari ni nak tugas dari ketua ke aku kena turun pakar? Ini ikhlasnya. Kerana Rasulullah Latif mempeluk jadi ketua. Ali kerana Allah menjawab, diperintah, ada perintah, bukan jadi ketua dok. Ketua awak juga jadi ketua. Aku nak menyampaikan mesej, menyampaikan perintah. Mereka meneruskan perjalanan sehingga ke Mekah dan menunaikan haji di bulan Zulhijjah. Haji bulan Zulhijjah. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkhutbah pada menerangkan kepada umat Islam cara-cara ibadat haji. Apabila hari ke-10, maka Ali karramallahu wajhah mengisytiharkan tentang surah Bara'ah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, bara'atun min Allah wa rasulih ila alladhina ahadtum min al-musyrikin fasihu fil ardi 4 ashhur wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa anna Allah mukhzil kafirin wa adhanun min Allah wa rasulih ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-musyrikin wa rasuluhu fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaytum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim illa alladzina 'ahadtum minal musyrikin thumma lam yanqusukum syai'a wa lam yuzahiru 'alaykum ahada fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Ini adalah pemutusan tanggungjawab pembatalan perjanjian dari Allah dan Rasulnya terhadap kaum musyrikin yang kamu mengikat perjanjian dengan mereka. Oleh itu hendaklah kamu, hai kaum musyrikin, bergerak di muka bumi dengan bebasnya selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahawa kamu tidak akan terlepas daripada seksa Allah. Dan ingatlah sesungguhnya Allah akan menghina orang-orang yang kafir dengan bencana dunia dan seksa di hari akhirat. Dan inilah perisytiharan dari Allah
dan Rasulnya kepada umat manusia diisytiharkan pada hari Haji Akbar, hari ke-10 Zulhijjah, bahawa sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengutuskan tanggungjawab terhadap orang-orang musyrikin. Oleh itu, jika kamu bertaubat dari kufur, maka yang demikian adalah baik bagi kamu. Dan jika kamu berpaling ingkar, maka ketahuilah sesungguhnya kamu tidak akan dapat melepaskan diri dari Allah azab seksanya. Dan khabarkanlah kepada orang-orang kafir bahawa mereka akan ditimpakan dengan azab yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 1 hingga 4. Ayat ini keras. Periksa yang sangat keras tuju pada orang kafir. Imam At-Tirmizi meriwayatkan bahawa Ali radhiyallahu telah mengumumkan 4 perkara dalam ayat ini. Yang pertama, tidak dibenarkan lagi tawaf dalam keadaan bertelanjang. Segala amalan jahiliah tak boleh telanjang dah. Tak boleh dah tawaf. Yang kedua, mana-mana pihak yang ada mengikat janji dengan Nabi SAW mengikut masa yang ditetapkan dan kepada yang tidak ada perjanjian, dia beri tempoh 4 bulan. Yang ada perjanjian dengan Nabi, ikut surat perjanjian. Yang tak ada perjanjian, beri tempoh 4 bulan. Sama ada tunduk atau perang. Ini keras. Sebab tu surah ni tak wajib bismillah. Surah Bara'ah ni tak wajib bismillah. Auzubillah selalu. Surah lain dia sambung. Dia mula dengan bismillah. Surah ni tak dalam Quran. Ni permulaan ayat. Ayat yang pertama tak ada bismillah. Tengok dalam Quran. Kerana ayat ini mengandungi perintah yang sangat keras. Yang ketiga, tidak masuk syurga malaikat orang yang beriman. Isytihar. Syurga ni untuk orang beriman. Orang tak beriman tak boleh masuk syurga. Yang keempat, orang-orang musyrikin tidak dibenarkan lagi bersama mengerjakan haji selepas tahun ini. Lepas tahun ni, orang kafir tak boleh haji dah. Diharamkan masuk Mekah, orang kafir. Tak dibenar lagi. Tak dibenar lagi masuk Mekah. Buat haji, tak benar. Sampai hari ni. Periktiharan ni buat pada 10 Zulhijjah. Disebut hari Haji Akbar. Jadi duduk sehu kalangan orang ramai, Haji Akbar ni, wukuf Arafah hari Jumaat tu tak betul. Itu tak betul sebenarnya. Itu cakap-cakap saja. Banyak orang kita bercakap, kalau wukuf Arafah hari Jumaat, itu hari Haji Akbar. Tidak, maksud Quran tidak begitu. Ada 2 kaul. Satu kaul mengatakan hari Haji Akbar ialah hari 10 Zulhijjah. Tak ikut hari apa? Satu kaul kata hari 9 Zulhijjah, hari Arafah. Itu hari Haji Akbar. Itu dalam nah yang lain. Ada pernah mengatakan wukuf Arafah hari Jumaat, hadisnya hadis maudhu', hadis palsu. Ada dalam kitab, bukan tak ada. Saya tahu di kitab. Antara kitab I'anatul Talibin, kitab fiqh masyhur lah besar. Sebut hadis ni, kata hadis Nabi. Bukan hadis. Ulama-ulama dia mengatakan ini bukan hadis. Hadis tak boleh lawan Quran. Surah Bara'ah mengatakan hari Haji Akbar, iaitulah hari diisytiharkan orang musyrikin tak benar lagi masuk Mekah. Ini hari Haji Akbar. 10 Zulhijjah, hari Haji Akbar. Ataupun dalam hadis yang lain 9 Zulhijjah, itu adalah Haji Akbar. Jadi tiap-tiap tahun ada Haji Akbar. Ada orang tu kena pergi Mekah tahun ni Haji Akbar, dia kata sebab wukuf hari Jumaat. Tu tak kena tu. Tak kena. Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu supaya membantu Ali karamallahu wajhah bagi menyampaikan kepada orang ramai pada hari Nahar, hari yang 10 perkara-perkara tersebut. Rasulullah SAW menugaskan Abu Bakar radhiyallahu anhu mengepalai haji di tengah kesibukannya menerima rombongan yang datang menganut Islam atau menyerah diri sejak selepas perjanjian Hudaybiyah dan memuncak selepas peperangan Tabuk. Keadaan yang berlaku adalah peringkat akhir marhalah Rasulullah SAW. Peringkat Nabi nak mati. Peringkat memuncaknya kemenangan Islam, di mana Nabi
tunggu di Madinah menerima rombongan-rombongan yang datang masuk Islam ataupun rombongan yang datang menyerah kalah. Oleh kerana sibuk banyak rombongan datang, maka Nabi tugas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjadi Amirul Hajj, ketua haji pada tahun itu, tahun 9 Hijrah. Dan Sayyidina Ali ditugaskan untuk menyampaikan peristiharan. Ini marhalah akhir daripada perjuangan Nabi SAW dalam hayat dunia. Merupakan marhalah akhir SAW mengepalai bahtera Islam yang menyelamatkan manusia, tetapi berdepan dengan gelombang cabaran yang sangat besar lagi hebat. Dari penduduk padang pasir yang sifat mereka samalah dengan kepanasan suhu dan kekerasan batu bukit bukaunya. Namun kejayaan telah dicapai, di mana manusia yang ditempatkan dari daerah yang begini rupa sahaja menjadi pendukung yang layak berdepan dengan seluruh dunia dari segenap penjuru dan di sepanjang zaman. Allah Ta'ala pilih bangsa Arab, bangsa yang keras, yang panah, hidup padang pasir, yang susah. Bila dia masuk Islam, dia berjuang Islam gigih. Tak takut korang, sanggup menghadapi cabaran, sanggup belayar ke seluruh pelosok dunia, tinggal keluarga mati di mana saja ajal dia. Sebab begitu berani menyebarkan Islam ke pelosok dunia. Bukan mudah tu. Ditugaskan menyebarkan Islam. Bukan mudah macam zaman sekarang, ada kapal terbang, ada apa ni, belayar kot laut, kot darat untuk menyampaikan Islam. Berjalan tak tahu berapa ribu kilometer sampai habis, mati di dalam perjalanan, dan mati di tempat dia pergi menyampaikan Islam. Tak sempat berjumpa anak isteri, jumpa dengan anak. Begitu, sampai begitu sekali. Ini hebat. Menghadapi seluruh pelosok dunia, penjuru dunia. Ini kehebatan orang Arab. Allah Ta'ala pilih mereka menjadi pendukung yang pertama bersama dengan Nabi SAW. Masa itu akidah dia kuat lah. Arab sekarang ni akidah tak kuat dah. Hidup atas permadani, di dalam kemewahan, kesenangan, tak sanggup hadapi cabaran bila akidahnya dah lemah. Ini cerita zaman mereka bersama dengan Nabi SAW, zaman awal Islam. Haji yang dikepalai oleh sahabat pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bagi memisahkan haji jahiliyah dan menghapuskan jahiliyah. Dan juga seperti persediaan untuk haji wada', haji selamat tinggal, perhimpunan besar di bumi Mekah sebelum wafatnya Rasulullah SAW, iaitu setelah selesai menunaikan tugas kerasulan akhir zaman. Lepas tahun ni, tahun depan Nabi pergi haji selamat tinggal. Habis tugas dia. Lepas tu Nabi wafat. Kita akan baca kemudian. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو ابتدأ به
ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin. Patutkah sesudah mengaku dan menerima perjanjian itu, yakni orang-orang ahli kitab yang bertemu dengan nabi-nabi mereka yang berjanji dalam ayat yang terdahulu, patutkah mereka mencari lain daripada agama Allah, Islam, padahal kepadanya lah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan kepada kami dan kepada apa yang telah diturunkan kepada nabi-nabi Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yaqub dan keturunannya, dan kepada apa yang telah diberikan kepada nabi-nabi Musa dan Isa dan sekalian nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan seseorang pun di antara mereka. Dan kepada Allah jualah kami berserah diri, yakni Islam. Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya. Dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk hidayah kepada sesuatu kaum yang kufur engkar sesudah mereka beriman, dan juga sesudah mereka menyaksikan bahawa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah benar, dan telah datang pula kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas dan nyata. Dan ingatlah, Allah tidak akan memberikan petunjuk hidayahnya kepada kaum yang zalim. Mereka itu balasannya ialah bahawa mereka ditimpakan oleh laknat Allah dan malaikatnya serta orang-orang yang beriman. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan azab seksa daripada mereka, dan mereka pula tidak diberi tempoh atau perhatian, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah kufur dan engkar itu, serta membaiki keburukan mereka. Maka sesungguhnya Allah amat pengampun lagi maha mengasihi. Sesungguhnya orang-orang yang kufur sesudah mereka beriman, kemudian mereka bertambah kufur lagi, dan tidak sekali akan diterima taubat mereka, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir lalu mati sedang mereka tetap kafir, maka tidak sekali-kali akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun ia menebuh dirinya emas yang sebanyak itu. Mereka itu akan mendapat azab seksa yang tidak terperi sakitnya, dan mereka pula tidak akan beroleh seorang penolong pun. Setelah disebut dalam ayat-ayat yang terdahulu, bahagian akhir mengatakan nabi-nabi, khususnya nabi-nabi Bani Israel, termasuk nabi-nabi yang tidak Bani Israel, memberitahu kepada umat dan pengikut akan zahir Nabi akhir zaman, dan meminta sahabat-sahabat yang setia kepadanya yang ada bersama supaya berjanji, bila mari Nabi akhir zaman ni beriman, tolong dan berjuang bersama dengannya. Ada perjanjian disaksikan oleh Allah. Mereka yang mengkaji perbandingan agama mendedahkan dalam kitab-kitab suci agama ni disebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja agama samawi, Yahudi dan Kristian, termasuk agama yang tidak samawi, agama Hindu, agama Buddha, agama lain pun ada sebut tentang zahir Nabi akhir zaman. Mungkin agama itu asalnya dibawa Nabi-Nabi, kemudian diselewengkan yang tidak samawi ini. Yang samawi ini nyata ada kitab suci, diubahnya kitab suci, dipindahnya kitab suci itu, diselewengkan. Itu penyelewengan yang berlaku. Tuhan bertanya, apa ghayra dinillahi yabghun? Adakah mereka mencari, mereka menuntut, mereka berpegang kepada yang lain daripada agama Allah, lain daripada Islam?
Istinkar. Istifham istinkari. Pertanyaan mengengkarkan perbuatan. Allah Ta'ala tanya, adakah patut mereka cari agama lain pada Islam? Padahal mereka dah berjanji nak ikut Nabi yang zahir di akhir zaman ini. Walahu aslama man fis samawati wal ard. Dan kepadanya menyerah diri sesiapa sahaja yang ada di langit dan di bumi. Semua makhluk langit dan bumi Islam, menyerah diri kepada Allah. Makhluk langit, malaikat, bulan, bintang, cakrawala, matahari, awan yang berawak di atas, berlapis-lapis. Semua makhluk ini Islam, menyerah diri kepada Allah. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari beredar mengikut tempat yang Tuhan tetap. Itu Islam. Serah diri pada ketetapan Allah. Walakum qaddarnahu manazil hatta akhirkan al-udunul qadim. Bulan kami tetapkan, kami qadarkan peredaran dia. Daripada bulan purnama, bulan sabit, bulan purnama. Tuhan tetap. Begitu juga bintang-bintang cakrawala. Yang jumlahnya macam pasir, lebih daripada pasir, wallahu alam. Tak berlagu antara satu sama lain. Awan-awan yang ada di langit mengandungi di dalamnya air-air yang banyak, terlalu banyak bila turun sampai banjir, tenggelam, topan. Banyaknya air tak jatuh, lagi Tuhan tak suruh turun. Turun di mana? Mengikut perintah Allah. Itu mana Islam, menyerah diri. Itu makhluk di langit. Makhluk di bumi pun sama. Ada binatang hidup dalam kawasan air masin, tak keluar kawasan itu. Kawasan air tawar, tak keluar kawasan itu. Kawasan udara ni, tak keluar kawasan itu. Pokok itu juga. Pokok hidup kawasan paya, hidup kawasan ni. Itu makna menyerah diri pada peraturan Allah. Termasuklah manusia. Mestilah menyerah diri pada Allah. Manusia makhluk juga. Tawa'an secara patuh. Wa karhan secara tabi'i, tak patuh. Terpaksa, kena ikut. Macam kita menyawa. Menyawa ni orang Islam pun menyawa, kafir pun menyawa. Menyejuk nyawa ni, menyejuk udara, pernafasan, tak kira Islam kafir. Ini ketetapan Allah Ta'ala. Sama ada ta'at atau ta'at pun, kena ada pernafasan. Itu peraturan Allah. Karhan, mesti. Tak kira sama ada manusia, binatang, hak jenis. Ada kehidupan, begitu. Ataupun tawaan secara ta'at, taklif. Dia beban. Ini perintah. Nak buat tak? Kau pilihlah. Itu pada makhluk yang ada akal macam manusia. Wa ilaihi yurja'un. Dan kepadanya, kepada Allah mereka dikembalikan. Iaitulah berlakunya kiamat. Kembali kepada Allah Ta'ala. Dibicarakan kepada Allah Ta'ala. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umatmu katakanlah, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila alaina, beriman, percaya apa yang diturunkan kepada kami, Al-Quranul Karim. Kami percaya pada Quran, percaya pada Quran. Kitab yang diturunkan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Isa wa Yaqul asbat. Dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak-anak cucu Nabi Yaqub yang menjadi nabi dan rasul. Wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim. Dan apa dikurniakan kepada Musa dan Isa dan nabi-nabi daripada Tuhan mereka. Menunjukkan semua nabi-nabi ini adalah Islam. Tak ada nabi Kristian, tak ada nabi ikut agama Yahudi. Dia bangsa Yahudi, agamanya Islam. Islam satu-satu agama. Nabi-nabi sejak Nabi Adam. Semua nabi-nabi adalah Islam, bukan Nabi Muhammad saja Islam, nabi-nabi lain pun Islam. Rukun akidahnya sama. Syariat dia beza antara satu sama lain kerana berbeza masa, berbeza masyarakat, berbeza tempat. Rukun sama. Jadi semua nabi-nabi adalah Islam. Islam belaka nabi-nabi. Tak ada nabi. Nabi Yusuf bukan Kristian.
Nabi Musa bukan agama Yahudi, dia bangsa Yahudi, bangsa Bani Israel. Agamanya Islam. Semua Nabi-Nabi adalah Islam. Dan kita kena beriman pada semua Nabi-Nabi ini. Kita orang Islam, kalau tak percaya pada Nabi-Nabi, kafir. Orang Kristian tak percaya Nabi Yesus, Nabi lain tak percaya. Yahudi percaya Nabi dia, Nabi lain tak percaya. Kita percaya Nabi Muhammad, kita percaya. Nabi Yesus percaya, Nabi Musa kita percaya. Ada satu cerita yang menarik. Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqillani. Dia ditugaskan oleh Khalifah zaman Abbasiyah supaya jadi wakil bertemu dengan Raja Rom. Raja Rom ni, kita tahu dah orang Islam dia boleh rokok, malaikat semayang dia. Jadi pang singgah sana dia tu, dia buat pintu gerbang. Saja buat rendah. Buat rendah, jadi bila pergi kena tunduk lah. Dia nak kena Abu Bakar Al-Baqillani dengan rombongan dia. Dia siapa? Abu Bakar Al-Baqillani tengok. Dia tengok-tengok, dia paling punggung dulu. Dia tunduk ke punggung dulu. Cerdik. Mama Abu Bakar Al-Baqillani memang cerdik. Punggung dulu, duduk, bak, duduk atas kursi raja selalu. Lepas tu, orang nak kena dia. Antara banyaklah ceritanya panjang. Ada soalannya, mengapa kamu orang Islam boleh kahwin dengan orang puak ahli kitab? Kami tak boleh kahwin dengan orang puakmu. Bagaimana kata begini. Sebab aku percaya Nabi Isa. Aku percaya daripada Nabi Musa, Nabi Isa. Aku percayalah ke Nabi. Bukan Muhammad saja. Kalau mu percaya ke Muhammad juga, mu kahwin dengan orang puak aku. Pandai dia jawab. Mu percaya sebahagian Nabi, mu tak percaya. Aku percaya belaka. Sebab tu orang tu, orang puak aku boleh kahwin dengan orang lelaki, aku boleh kahwin dengan orang puak mu. Orang lelaki pun boleh kahwin dengan puak aku sebab mu tak beriman ke Muhammad. Jawab, senang jawab. Jadi kita beriman dengan semua Nabi-Nabi. Dan Rasul-Rasul tak sah iman kalau tak beriman dengan Nabi-Nabi, mana-mana Nabi-Nabi. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tak beza iman kita dengan Nabi-Nabi ini. Wa nahnu lahu muslimun. Dalam keadaan kami adalah orang Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang menuntut, yang mencari, yang mengikut, yang menganut lain pada Islam, saya dia tidak diterima oleh Allah. Tuhan, Allah tak terima. Kerana inna dina indallahi al-Islam. Din si Allah Islam saja. Semua Nabi adalah menganut Islam. Maka barang siapa yang cari lain pada Islam, ikut lain pada Islam, Tuhan tak terima. Ikut Islam dalam semua perkara. Bukan sahaja dalam akidah, termasuk dalam syariat, dalam akhlak. Semua sekali, sempurna. Jangan pula akidah ikut Islam, sembahyang ikut Islam, politik tak ikut Islam, ekonomi tak ikut Islam. Ikut Kristian, ikut macam-macam. Tak bolehlah ikut Islam lah. Barang siapa yang cari lain pada Islam, Tuhan tak terima. Kita puasa tak ikut Islam, puasa tak sah. Haji tak ikut Islam, haji tak sah. Zakat tak ikut Islam, zakat tak sah. Cuba baca syarat sah semayang dalam kitab fiqh. Yang pertama Islam, syarat sah. Lepas tu ada wudu, ada bagai-bagai. Syarat sah zakat yang pertama Islam. Syarat sah puasa yang pertama Islam. Syarat sah nikah yang pertama Islam. Islam ni syarat yang pertama. Dia terima semua amalan. Semua amalan yang tak menepati Islam, Tuhan tolak. Tuhan tak terima. Man ahdatha bi amrina hadza ma la saminhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengadakan sesuatu perkara baru lain pada Islam dalam urusan kami, ditolak, dia tidak terima. Barang siapa amalan tak menepati Islam, ditolak oleh Allah Ta'ala. Islam syarat yang pertama.
Barang siapa yang tak ikut Islam dalam agama, dalam cara hidup dia, falan yuqbala minhu, tidak diterima daripadanya. Tak diterima daripadanya. Tuhan tak terima. Bahawa fil akhirati minal khasirin. Dan di hari akhirat dia termasuk di kalangan orang-orang yang rugi dari akhirat. Yang rugi ini tak boleh masuk syurga. Jawab dia ke neraka lah. Jadi syarat yang pertama ialah Islam. Macam mana kita nak samakan Islam dengan agama lain? Masalah kita terpaksa orang masuk Islam itu cerita lain. Masalah kebebasan beragama itu cerita lain. Kita tak boleh paksa orang masuk Islam. Tapi kita mesti ingat, Islam saja agama yang Tuhan terima. Lain pada Islam, Tuhan tak terima. Barang siapa nak ikut Islam, ikut. Tak mau ikut, sudah. Tapi mesti tahu, hanya Islam saja yang Tuhan terima. Lain Tuhan tak terima. Akhirnya Tuhan pelak kepada golongan ahli kitab yang berjanji tadi, tapi tak ikut Islam. Wallahu a'lam.